Alright, okay. So, kita boleh mulakan kelas kita berkenaan dengan topik tingkatan 4, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. Sekejap. Okay, untuk part 2 ni, cikgu akan go through kepada soalan-soalan latih to be dan memperkukuhkan lagi persamaan, memperkukuhkan pemahaman awak dalam bab fungsi dan persamaan kuadratik ni. Okey, kita akan perkukuhkan pemahaman, pastikan awak tak lari, awak tak keliru macam mana dia punya bentuk kuadratik tu. Okey. Right. Sebelum tu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Baik. Sebentar. Okay, so fungsi dan persamaan kuadratik. Lepas minggu sebelum ni kita dah belajar agak fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, macam minggu lepas cikgu terpaksa batalkan kelas sebab cikgu buat dia di Melaka. Masa tu internet tak berapa kuat. Okay, sambungan internet tak berapa kuat. So kita terpaksa batalkan kelas. Tapi tak apa, untuk hari ni kita akan teruskan. Kita ulang balik berkenaan dengan fungsi dan persamaan kuadratik untuk latih to be. Okay. So malam ni kita nak tentukan macam mana bentuk graf kuadratik tu dan macam mana kita nak melakarkan graf kuadratik tu. Dua topik, subtopik yang berbeza lah. Okay. Macam cikgu cakap sebelum ni, so kalau A dia lebih besar daripada kosong, so maksudnya graf dia senyum. Okay, graf dia senyum, smile. Okay, kalau A dia kurang daripada kosong, dia sad. Okay, kuadratik ataupun persamaan kuadratik, fungsi kuadratik adalah sini. Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Apa maksud? Nilai A ni terletak pada apa? Terletak di perkali X kuasa 2. Okay. So kalau nak tengok bentuk graf tu macam mana? Bentuk U ke, bentuk N ke, is depend kepada A tu, nilai A tu. Kalau nilai A dia kurang daripada kosong, dia masam lah bentuk N. Kalau bentuk A lebih besar kosong, bentuk U. Smile lah. Okay. Okay. So, kita nak menentukan graf dia. Okay. Cikgu nak minta awak seorang-seorang. Ada 3 orang ni kan. Apalah, kita teruskan je lah kelas ni. Mungkin ada yang lain nak masuk nanti lagi dalam kelas tu. Tapi tak apa. Kita teruskan juga. Okay. So, untuk tentukan bentuk graf kuadratik dan lakarkan graf tu. Okay. Untuk A. A dia graf masam ke graf senyum? A itu graf masam ke graf senyum? X kuasa 2 tu graf senyum. Okay. Graf dia graf senyum. X kuasa 2. So A dia adalah, so bentuk dia graf senyum. Okay, lihat. B tu bentuk dia masam ke senyum? Masam. Masam. Okay, betul. Masam. Okay, C. Bentuk graf dia senyum ke masam tu? Masam.
Senyum. Ha. Senyum sebab dia 0.5 positif A dia. Kita tak tengok kepada X, kita tengok kepada X kuasa 2. Kalau perkali X kuasa 2 adalah positif, dia akan jadi senyum. Okay, D, senyum masam. 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 Okay, masam. Masam. Okay, so macam ni kita nak lakarkan graf dia. Okay, nak lakarkan graf dia. Okay, cikgu bagi try yang pertama lah. Warna hitam. Okay, so apa kita buat? First kali kita kena buat paksi X dengan Y lah. Okay, paksi X dengan Y. Okay. Okay. Untuk soalan ni, untuk soalan A tu, Fx sama dengan X kuasa 2, tolak 6X tambah 9. Okay. Okay. So, apa kita buat sini? Kita kena faktorkan lah. So, kita ada banyak kaedah pemfaktoran. So, sama ada, sama ada awak boleh gunakan kalkulator ni, kalkulator saintifik ni, ataupun awak boleh gunakan kaedah apa? Kaedah darab silang. Dua lah. Jadi dua cara. Kaedah pemfaktoran gunakan kalkulator ataupun. Tapi untuk melakarkan graf ni, cikgu suggestkan guna yang ni. Kalkulator ni. Okay. So apa kita buat kat sini? First kali kita tekan on. Tekan on dia. Okay. Second. Sekejap Okay. So tekan on. Okay. So apa kita buat kat sini? Tekan mode. Tekan mode tu, button mode. Okay. Sampai jumpa ada tulis EQN. EQN. EQN, MAT, okay, BCT. Dia tulis 1, 2, 3. Okay. EQN. Okay, pilih EQN. Tekan 1. Okay, tekan 1. Okay. Dia tulis unknown kan? Unknown. Okay. Jangan ambil yang tu. Okay, pergi dekat yang button yang bulat ni. Yang tengah-tengah tu. Pindahkan ke kanan. Dia tulis degree. Okay, unknown tu jadikan dia degree. Okay, degree. Dia tanda soal ada 2, 3 kan? Pilih 2. Tekan 2. Okay. Okay, tekan 2. So yang pertama dia akan keluar A sama A tanda soal lah. Okay, A tanda soal tu. Okay, so dia tanya A tanda soal tu dia nak apa? A kita apa kat sini? A kita ni adalah 1. Kalau tak ada apa-apa maksudnya dia 1 lah. A dia. Okay, tekan 1. 1 sama dengan ya. Lagi sekali EQN selepas tu tekan apa? 2. Okey. EQN sekejap Mula sampai EQN tekan 1. EQN tekan 1. Cuba tak bentuk ni. Nampak? Saya punya jenis lain. Awak buka ni. Sekejap Ya ya. Awak buka awak punya ni. Ni. Saya tekan 5 jejak yang ni. Okey. Kita awak dah mengenai ni. Okey. Awak punya bentuk yang ni kan? Yes, yang itu. Okey. EQN dia nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4 yang ada AX tu kan. Nombor 5 kan EQN dia? Nombor 5. Okey, tekan nombor 5. Okey, dah. Okey. Okey. So awak pilih yang mana? Okey, awak pilih yang nombor 3. Yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat? Tadi lag tadi. Tak dapat. Tadi lag. Ya, saya boleh tak saya nak tukar tempat? Apa dia? Dapat?
Okay. So siapa yang menggunakan kalkulator ni, okay, boleh tekan on balik, tekan mode sampai jumpa ada bentuk ni. Okay. So biarkan dia. Juga cikgu pinkan dia ni lah. Cikgu pinkan cikgu punya. Okay. Okay. Tekan jumpa sampai bentuk ni. Okay, jumpa bentuk ni. And then kita ada nombor 5 kat situ kan. Dia tulis EQN. Okay, tekan 5. Tekan 5. So dia akan keluar bentuk yang ni. Okay, ni. And then tekan 3. Yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong tu. Okay. Tekan 3. So dia akan keluar bentuk ni lah. Macam Naufal punya akan keluar bentuk ni. A, B, C tu. Okay. So kita tengok pada soalan tu. Okay, dah. Dapat Naufal eh? Boleh. Boleh. Okay, sekejap. Kita tengok pada soalan tu. Okay, pada soalan tu yang pertama A dia adalah sama dengan 1 kan? So, A sama dengan 1, B sama dengan -6, C sama dengan 9. Okay, siapa yang pakai kalkulator lama ni, okay, tekan degree, tekan 2. So akan dia akan start tanya A. A dia start 1, tekan sama dengan, okay, depan tu tanya B pula. B masukkan -6, tekan sama dengan, and C 9, tekan sama dengan. So kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 3. X sama 3. Okay, macam Naufal punya. Naufal boleh dapat tak X sama dengan 3 tu? Sekejap. Masukkan A dia. Yang ni A ada ABC kan? X sama dengan 3. Yes, X sama dengan 3. Okay. Dah mula faham tak? Apa dia? Guna ni. Dah mula faham dah macam mana nak guna ni. Okay, bagus. Kita boleh faham bagus tu. Okay, bila X maksudnya bila ini adalah pintasan ataupun pintasan X. Pintasan paksi X ataupun pintasan X lah. Pintasan paksi X. Pintasan X lah. X sama dengan 3. Okay, dekat sini maksudnya dia ada satu titik je pintasan dia. So X sama dengan 3 je. Dia tak ada 2 nilai. Biasanya kita ada 2 nilai. Ini kita ada satu nilai je. X sama dengan 3. So, lagi satu apa kita kena buat? Kita dapatkan adalah bila X sama dengan 0. Okay. Kalau kita gantikan X kuasa 2 dengan 0, 6X dengan 0. So, kita akan dapat Fx ni sama dengan 9. Okay, itu apa? Itu dia punya pintasan Y dia. Pintasan Y. Then, apa kita buat di sini? Kita lukiskan paksi dia. Okay. Lukiskan paksi X dengan paksi Y dia tu. Lukiskan paksi X. Walaupun dia melakarkan, tapi kita kena buat paksi tu dengan garis lurus lah. Jangan pakai tangan pula. Okay. So, ni paksi Y. 9. Macam mana? 9 tu macam mana? Okay, macam mana dapat 9? Gantikan ni. X tu dengan 0. X sama dengan 0. So, bila X dengan 0, so Fx sama dengan 0 kuasa 2 tolak 6 darab 0. Okay. Tambah 9. So, tu buat tu je dapat 9. Naufal. Naufal. Luffy. Dapat Luffy? Okay. So, bila Fx sama dengan 0, X sama dengan 3. So, kat sinilah titik dia. 3 kata kat sini. So, put point sini. So, then apa kita buat kat sini? Kita buat lengkung dia. Okay, lengkung. Okay. Lengkung dia U. So, bentuk dia senyum kan? Bentuk dia U. Tapi apa kita buat kat sini? Kat sini ada pintasan kat sini. Ada pintasan.
pintasan dia adalah 9 tu. Okay. Bila X sama dengan kosong, Fx ni sama dengan, okay, ni Fx, silap bukan Y. Ini adalah Fx. Okay. Fx. Fx adalah sama dengan 9. So kita dapat bentuk macam ni lah. Okay. Dia akan bersilang ataupun bersentuh pada pasti X satu titik saja. Okay. Okay. Cuba buat B, C dan D tu. Okay. Naufal buat B. C Lutfi. D ni Batisha. Cikgu, yang C tu saya tak faham. Okay, yang C tak faham. Okay. Saya pun sama. Yang B pun saya tak faham. Okay, tak apalah. Jangan siapa kena buat ni. Okay. Sebelum nak buat graf, kita kena tengok dia punya pintasan X dulu. Pintasan pasti X. So, kita clearkan pintasan X. Okay, pintasan X dengan pintasan Y. Okay. Ada dua benda yang kita kena tahu. Okay. Untuk mendapatkan pintasan X, tekan kalkulator. Gunakan kalkulator yang cikgu ajar tadi. Okay. So, kenapa? Bila pintasan X, Y sama dengan kosong. Dan pintasan Y, X sama dengan kosong. Okay, untuk B tu, kita ada GX, 4 tambah 5X tolak 3X kuasa 2. Okay, A dia berapa dia, Naufal? Negatif 3. Okay, betul. Negatif 3. B dia? 5. 5. Okay, C dia?
4. 4. Okey, masuk dalam kalkulator awak tu. Dapat berapa? Dapat Dapat perpuluhan dia dapat perpuluhan. X1 2.57. So X1 dapat berapa? Nilainya? 2.257. Ada yang panjang tapi saya budakkan jadi 2.257. Kita X sama dengan negatif 0.59 kan? 2.257. Ada dua titik kan? 2.257. 2.26 dengan negatif 0.59 kan? Nafal punya. Okey. Kalau So kita dapat dua nilai dekat sini. 2.26 dengan negatif 0.59. Okey, untuk pintasan Y, X sama dengan 0. So kita gantikan X sama dengan 0. So kita dapatkan GX sama dengan 4 tambah 5 darab 0 tolak dengan 3 darab 0 kuasa 2. So kita dapat 4. So GX dia adalah 4. So pintasan Y dia adalah 4, Naufal. Sekejap. Okey. 2.257. Betul. Cikgu bundakan 2.26 sebab 257 tu besar. Dia panjang perpuluhan dia. Cikgu bundakan jadi 2.26. Faham Mbak Tisha? Kan sebelah 5 tu 7 kan? Okay, so 2.26. Okay, so kita ada 4 pada pintasan Y dia. Okay, so apa kita buat kat sini? Buat paksi X dengan paksi Y. Ataupun lah. Okay. X dengan paksi Y. Okay, kita ada GX kat sini. Okay, kita ada X kat sini. Okay, so kita ada 2.26 tu. Okay, letak kat sini. Dia positif belah kanan dekat 2.26 dan kita ada negatif 0.59. Nafal, nampak ni? Ya. Nampak tak? Okay. Nampak. Nampak Okay, so bentuk dia bentuk masam kan? Gambar dia bentuk masam kan? Okay, so kita buat kat sini. Buat bentuk N kat sini. Okay, nampak ni? Dapat nilai dia? So, ini adalah dia punya pintasan Y dia adalah 4. Ya, saya masih tak berapa faham yang macam mana buat pintasan Y. Dia tukarkan X jadi sifar. Kita gantikan X tu dengan sifar. Okey. Kan 5 darab kosong jadi kosong kan? 3 darab kosong jadi kosong kan? So, yang tinggal 4. Okey. So, kalau pintasan X, Y sama dengan kosong. Pintasan Y, X sama dengan kosong. Itu je. Clear? Aku baik tak. Kalau tak buat silap je kecil. Okey, tak apa. Bagus. Ada apalah, baguslah tanya soalan macam tu. Okey, untuk Lutfi punya soalan tu 0.5x kuasa 2 tolak 4x. Okey. Untuk pintasan X dia, dia berbeza sikit. Pintasan X dia dengan pintasan Y dia. Okey. Dia tak boleh, okey, Lutfi punya tak boleh gunakan kalkulator sebab dia tak cukup. Dia tak ada C kat sini. So, macam mana nak buat pintasan X? Sama juga Y sama dengan kosong.
So kita dapat 0.5x kuasa 2 tolak 4x sama dengan 0. Sebab mx tu dah sama dengan 0. Okay, mx tu dah sama dengan 0. Then, apa kita buat kat sini adalah kita faktorkan. Okay, kita faktorkan. Kita faktorkan nilai dia. Faktorkan x. Okay. Sekejap. 1/2x x tolak dengan 1/2 x tolak 8 kan? Sama dengan 0. Okay, 1/2x x tolak 8 sama dengan 0. Okay, kenapa kita buat tu? Sebab cikgu bagi dengan 1/2. Saya dapat 8 lah. Okay, dia boleh juga jadikan tu, dia akan jadi benda sama juga lah. Okay, so kita ada dua bahagian ni, pecahkan kepada dua bahagian. 1/2x sama dengan 0, x tolak 8 sama dengan 0. So kita akan dapat x sama dengan sifar 0. So x yang belah sini kita dapat x tolak 8 sama dengan x tolak 8 sama dengan 0. So x sama dengan 8. Pindahkan negatif 8 ke belah kanan, so dapat positif 8. Okay. So pintasan y pula apa? So pintasan y bila x sama dengan 0, so mx akan jadi 0. Tadi mx akan jadi 0. So maknanya dia tak ada pintasan y lah kat situ. Okay. So buat part C dia kat sini, Dofi. Okay. Pasti x dengan pasti y kat sini. Okay, ini adalah mx, ini adalah x. Okay. So dia punya tu bersilang pada 0 dan 8. 0 dan 8. 0 dan 8. Jadi dua nilai lah, 0 dan 8. So, graf dia graf senyum. Senyum. So, then apa kita buat kat sini? Inilah graf dia. Okay. Lofi, dapat graf dia? So, graf Lofi je ni lah. Sebab dia ada nilai dia 0 dengan 8. Tapi dia tak ada pintasan y langsung. Pintasan y dia 0. Sebab kalau kita gantikan 0.5 dengan 0 kuasa 2, kita dapat 0. 4 darab 0 dapat 0. So dapat mx tu adalah 0 bila x sama dengan 0. So dia tak ada pintasan y lah. Pintasan y dekat titik asalan. Okay. Itulah graf dia untuk C. Okay. Untuk siapa? Batisha punya. Batisha punya kita buat benda sama. Pintasan y, pintasan x dengan pintasan y. Benda sama kita kena buat. Okay. So, pintasan x bila y ataupun nx sama dengan 0. Kita gunakan nx lah. Tak guna y. Nx sama dengan 0. So, apa maksudnya? Negatif x kuasa 2 tambah 13 sama dengan 0. Okay. So, kat sini kita tak ada x. Macam C tadi kita ada x kuasa 0.5 x kuasa 2 tolak dengan 4x. So, dia boleh faktorkan. Tapi kat sini kita tak ada nilai x tu. Dan apa kita buat? Kita just pindah macam biasa je. Okay. So, kita dapat negatif x kuasa 2 sama dengan negatif 13. So, x kuasa 2 sama dengan 13. Okay. Macam mana pula kalau jadi x kuasa 2 ni? Pindahkan ke belah kanan. Adakah dia jadi satu nombor je? Okay. Dia akan jadi dua nombor. Kalau kuasa 2 pindah ke belah kanan, dia jadi punca kuasa. Punca kuasa 2. So, x akan jadi punca kuasa 2 bagi 13. Ada tambah
dan tolak. So kita ada dua nilai lah, iaitu X sama dengan positif punca kuasa 13 dan lagi satu lagi negatif punca kuasa 13. Boleh berarti Syah? Dapat tak? So X so nilai dia adalah cikgu tak nak buat dalam perpuluhan sebab nak memudahkan kelas kejap lagi. Kita nak tengok macam mana bentuk tu saja. Okey. So bila pintasan Y X sama dengan kosong. So bila X sama kosong and X akan jadi sama dengan negatif 0,2 tambah 13. So pintasan Y dia akan jadi 13. Okey. So dia 13. So apa kita buat kat sini adalah buat paksi X dengan paksi Y, iaitu NX dengan NX. So ini NX. Ini adalah X. Okay. So dia nak negatif punca kuasa 13 dengan punca kuasa 13. Okay. So benda sama. Sebab cuma kita buat negatif dengan positif sajalah. Dan apa kita buat kat sini? Tengok graf dia. Graf dia bentuk masam. Okay. Masam. So pusing ke sini. So pusing ke sini. Sekejap. Oh. So kita dapatlah pintasan Y dekat sini adalah 13. Okay. 13. Okay. Soalnya kalau add math dia akan tanya balik lagi detail. Dia punya titik minimum dengan titik maksimum dia. Tapi untuk yang ni kita cukup syarat untuk just dapatkan bentuk dan kita melakarkan. Kalau soalan minta tanya nilai maksimum dan minimum, and then baru kita kena buat lagi detail. Ada lagi satu benda yang awak kena cari. Okay? Boleh? Kelas? Okay, boleh. Ini adalah bentuk dia, kuadratik. Okey. Cuba selesaikan persamaan ni. Okey. So cuba selesaikan persamaan ni. Jadi kita nak buat simple je. Untuk yang pertama, okey, untuk soalan pertama kita ada K tolak 1 kuasa 2. K tolak 1 kuasa 2 sama dengan 25. So apa kita buat kat sini, kita kena ada kuasa 2, kita pindah ke sini jadi punca kuasa lah. Punca kuasa 2. So K tolak 1 sama dengan punca kuasa 25. Okay. Tadi cikgu cakap tadi, kalau ada punca kuasa, mesti ada tambah dan tolak. Okay, kita ada tambah dan tolak punca kuasa. So kita dapat punca kuasa, tambah tolak punca kuasa 25. So nilai dia akan jadi 2 lah. 2 nilai. So K sama dengan tambah tolak 5 tambah 1. Okay. Tambah tolak 5 tambah 1. Punca kuasa 25 adalah 5. So kita dapat 2 nilai, tambah tolak 5 tambah 1. So K ni akan dapat 2 nilai lah. K sama dengan tambah 5 tambah 1 sama K sama dengan tolak 5 tambah 1. So nilai dia akan jadi, yang pertama dapat 6. Yang kedua nilai dia akan dapat negatif 4. Okay, boleh? So kita dapat 2 nilai iaitu 6 dan negatif 4. Okay. Boleh? Simple je. Okay, untuk B. Untuk soalan B pula, kita ada 6K. Okay, B kita ada 6K. Sama dengan K tambah 2. K tambah 20 bahagi dengan K tolak 1. Okay. So, apa akan kita buat kalau jumpa pecahan? Okay. Kita kena pindahkan K tolak 1 ni ke belah kiri. Kita jadikan dia darab. Okay. Kalau ada jumpa pecahan, mana pecahan? Kiri kanan, kiri ataupun ke belah kanan tu, kita pindahkan dengan arah yang
yang bertentangan dengan dia. Okay. So kat sini kita ada 6K darab dengan K tolak 1 sama dengan K tambah 20. Okay. So jumpa benda tu, jumpa benda ni. So just kita darabkan macam biasa. Kembangkan dulu. Okay. So kita dapat 6K kuasa 2 tolak 6K sama dengan K tambah 20. Okay. Baik. Dah sampai ke level ni, apa kita buat ini adalah kita pindah semua yang ada di belah kanan tu ke belah kiri. Okay. Yang belah kanan tu pindahkan ke belah kiri. So, jadi 6K kuasa 2 tolak 6K tolak K tambah tolak 20. Okay. 20 sama dengan sifar. Jadikan belah kanan tu sifar. Okay. 6K kuasa 2 tolak 7K tolak 20 sama dengan 0. Okay. Yang ni terus pakai kalkulator je. Okay. Kalau cikgu prefer guna, kalau macam soalan pendek, gunakan kalkulator. Tapi kalau soalan dalam exam, tolong buat dalam bentuk ni, yang pembagian silang tu. Tu sangat penting lah. Okay. Untuk soalan ni, better gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan K lah. Okay. K dia dapat apa? Dia mesti confirm ada dapat 2 nilai ataupun 1 nilai lah. Okay. Tekan mod. A dia adalah 6. B dia adalah negatif 7. Okay. C dia adalah negatif 20. So, should be dia akan dapat K sama dengan 2.5. Dan K lagi satu kita dapat negatif 4/3. Okay. Negatif 4/3. Right. So ni macam mana kita nak extract benda soalan tu, kita tukar jadi kita kembangkan. Kalau jumpa bahagi mesti kena pindahkan ke belah kiri ataupun ke belah kanan. Kita tak nak ada pecahan. Kalau kita nak bentuk dalam bentuk pecahan, kita tukarkan yang bawah tu ke belah kiri. Okay. Sama juga yang C ni. C ni boleh salin. Okay, C ni boleh salin. Nanti cuba dan hantar kat cikgu jawapan dia. Okay, yang C ni. C ni buat sebagai homework. Okay, so C ni boleh jadi buat sebagai homework. Okay, so dah tu dia hantar ke dalam channel tu. Siapkan, kirakan betul-betul. Dah kembangkan tu, and then baru kita dapatkan jawapan. Ya. Kalau nak buat ni yang 2 minggu lepaskan ni, yang ni kan, dah belajar kan? Tapi ni ulang kaji lah T2B. Macam mana, saya dah lupa yang macam mana nak guna dia punya tu. Nak tekan pin dengan hex sebenarnya. Yang mana? Yang apa, yang DEC, hex EC, PIN dengan OCP. OCP yang mana ni? Sekejap. Cikgu tak berapa jelas soalan awak. Macam mana yang kat belah sini? Oh. Tak faham. Belah mana? Nafal? Yang kat sini, yang ini. Oh, yang tak ada. Mana ada? Minggu lepas kita tak belajar. Kita tak. Tak, 2 minggu lepas. Bab apa tu? Bab asas Asas nombor Asas nombornya tu. Oh, bab asas nombor bab lain. Bukan bab ni. Oh. Bukan bab ni. Asas nombor bab lain. Okey. Ni bab lain. Okey. Yang C ni buat sebagai homework. Okey, salin dan buat sebagai homework. Kita bincang dengan yang D nya. Okey, D kita ada H kuasa 2 tolak 1 bahagi dengan 5 tolak dengan H bagi 6 sama dengan 0. Okey. So macam mana kita nak buat ni? Okey. Kita kena samakan penyebut dia lah.
Penyebut dia 5 dan 6. Tak, dia berbeza. So, apa kita buat? Kita darabkan. Darabkan dengan 6, darabkan dengan 5. Bila bawah darab dengan 5, atas pun darab dengan 5. Bila bawah darab dengan 6, atas pun kena darab dengan 6. So, kita kembangkan. So, dapat 6 H kuasa 2 tolak 1 tolak dengan 5 H. Bahagikan dengan 5 darab 6 dapat 30. Kita gabungkan teruslah. Kosong. So, 30 kalau pindah ke belah kanan jadi kosong lah. So, 30 tu boleh abaikan. Kita bawa sini jadi darab. 30 darab kosong, kosong. So, jadi 6. Kita kembangkan H kuasa 2 tolak 1. 6H kuasa 2 tolak 6 tolak 5H sama dengan kosong. Okey. Kali ni cikgu nak gunakan teknik darab silang. Okey. Boleh tak? Okey. Susah juga ni. Silang. Okey. Cubalah. Okey, kita ada 6H kuasa 2 tolak 6. So, kita susun balik. 6H kuasa 2 tolak 5H tolak dengan 5 tolak dengan 6 sama dengan kosong. Okey. So, kita ada 6H kuasa 2. 6 bermaksud kita boleh buat 2H darab dengan 3H. Okey. So, apa kita buat kat sini? Pecahkan kepada dua bahagian. Pecahkan kepada dua bahagian. Sebutan pertama dan sebutan ketiga. Dan sebutan kedua di belah kanan. Okey. Pecahkan kepada dua bahagian itu belah kiri 1 dan 3. Belah kanan sebutan kedua. Belah kiri darab dan belah kanan tambah. Okey. Untuk yang sebutan pertama ni kita ada 6H kuasa 2. Kalau kita faktorkan, kita boleh jadikan dia 2H darab dengan 3H. Kita ambil paling bawah dulu. Okey, pasangan paling bawah. Okey, untuk nombor sebutan ketiga pun sama juga. Kita ambil sebutan paling bawah. Okey, kita ada 6. So, kita ada 1 darab 6, 2 darab 3. So, kita ambil 2 darab 3 lah. So, 2 darab dengan 3. So, apa kita buat kat sini? Kita darabkan silang. Okey, 3 darab dengan 2, kita dapat 6H. 3 darab 2 dapat 6H. Dekat tengah-tengah, ataupun sebutan kedua, aim dia kita nak dapatkan negatif 5H. So, kalau kita tambahkan 6 tambah 6, kita dapat 12H. Tapi kalau 6 tolak 6, so kita akan dapat kosong. So, dia tak boleh digunakan sebagai dia punya persamaan lah. Okay. Ungkapan dia. So, kita kena tukar. Kena arrange balik benda tu. Tukar. First, kita jangan tukar yang lain. Kita tukar terbalikkan. Kita terbalikkan benda ni. Okay. 2 dengan 3 ni terbalikkan. Atas letak 3. Bawah letak 2. Okay. 3H darab 3 dapat 9H. 2H darab 2 dapat 4H. Okay. So 9 tolak 4 dapat 5. Okay. 94 tolak 5. Beza dia dapat 5. Okay. Ngam. Dah cantik dah dapat 5. Tapi kita nak dapat negatif. Negatif letak dekat 9. Nombor lagi besar. So letak kat 9. So dapat negatif 5H. Bila negatif ada kat sini, negatif letak dekat 3 ni. Negatif 3 ni. Okay. So kita semak balik nombor dia. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. 2H darab 3H dapat 6H kuasa 2. Okay, kita semak. Okay, ya, sebutan pertama 6H kuasa 2, betul. Sebutan ketiga negatif 6, betul. Sebutan kedua negatif 5H. Okay, semua sebutan dia adalah sama. So, bila sebutan sama, just buat bracket lah terus. Okay, so just buat bracket. So, sekejap Okay, buat bracket sini. So, kita akan dapat 2H tolak 3 darab dengan 3H
tambah 2 sama dengan 0. Okay, ni tanpa menggunakan kalkulator lah. Teknik, metod ni ataupun cara ni kita tak menggunakan kalkulator. Memang agak panjang. Tapi dalam exam awak dikenaki menggunakan teknik ni, metod ni. Kalau boleh seafdal-afdalnya awak gunakan benda ni. Sebab ni markah. Okay. So kita dapat 2H tolak 3 sama dengan 0. Lepas tu 3H tambah 2 sama dengan 0. So kita dapat 2H sama dengan 3. H sama dengan 3/2. Okay. So H sama dengan 3/2. So 3H sama dengan negatif 2. Okay. H sama dengan negatif 2/3. Okay. Dapat 2 nilai. H sama dengan 3/2. H sama dengan negatif 2/3. So kalau tekan kalkulator pun sama juga nilai dia. 3/2 dengan negatif 2/3. Okay. Dapat semua? Ya, yang last sekali apa jawapannya? Negatif 2/3. Negatif 2/3. Betul. Okey. Okey. Okey, yang ni cikgu minta awak selesaikan ni. Nanti cikgu akan bagi soalan ni dalam apa namanya, Telegram. Betul. Cikgu akan bagi soalan ni dalam Telegram dan hantar sebelum kelas minggu depan. Boleh? Nafal? Dofi? Batisha? Okey. Okey. So ada 2 soalan tu. Cikgu minta selesaikan. So kita jumpa lagi cikgu akan bagi soalan ni dalam Telegram dan minta awak selesaikan. Boleh? Nafal, Lufi, Batisha? Alright. Okay. So sebelum nak tamatkan kelas, cikgu nak beritahu siapa yang Form 4 nak masuk Form 5, Form 5 tahun depan lah, iaitu SPM tahun 2021, cikgu nak beritahu siapa rasa dia loose ataupun rasa perlukan bimbingan yang lebih, bimbingan lebih fokus, lebih ni, secara personally boleh berhubung dengan wife cikgu ataupun pengurus operasi Iqra Team Solution. Okey, si di talian 017 5200 736. Nama dia Kak Fai. Okey, Kak Fai. Okey. So boleh hubung dengan dia kalau nak buat kita deal untuk kelas personal. Okey. So siapa nak buat kelas personal 2 jam 1 minggu. Okey, 2 jam 1 minggu kita boleh buat kelas secara personal. So cikgu akan buat bimbingan secara personal online. So secara direct lah. So tak ada kawan-kawan yang lain. So awak seorang saja. So kita boleh berbincang macam mana kita nak ya betul. Ini cikgu ni Kak Fairuz Kamila tu. Betul. Kak Fairuz Kamila. Betul. Boleh hubung dengan dia. Okay. So kalau nak kelas online peribadi personally dengan cikgu lah. So tapi kelas percuma ni open. Saya terbuka, saya open, saya percuma, so orang boleh masuk. Cikgu akan follow pada syllabus yang kita akan letak lah. Cuma untuk yang personal tu ada lebih sikit lah. Okay, ada lebih dia punya latihan dia tutupi dia. So cikgu boleh guide satu persatu. Okay. Bagi yang kelas percuma ni, cikgu minta komitmen dapatkan siapkan soalan, hantar ke dalam channel Telegram cikgu, berikan komitmen sepenuhnya. Dan kalau cikgu nak minta sebarkan kepada kawan-kawan yang lain yang belum menyertai channel ni, boleh daftar. Nanti cikgu akan bagi link pendaftaran kelas online percuma matematik sekolah menengah. Kita akan buat untuk silibus tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Matematik saja. Okey, fokus kepada matematik buat masa ni. Nanti kalau ada ada tutor lain yang berminat nak join dengan cikgu untuk bahasa Melayu ataupun sejarah, kemungkinan cikgu akan buka okey untuk kelas bahasa Melayu dan sejarah. Okey, jumpa lagi. Okey, siapa nak kelas personal, saya ulang balik. Boleh call dengan Kak Fairuz Kamila ni
01752000736. Alright? Okay. So nanti apa-apa hal boleh contact dengan cikgu Kak Fairuz Kamila. Okay. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Peace. Terima kasih cikgu. Sama.